Kemudian akhir sekali sabar. Sabar itu lebih pahit daripada jadam. Buah yang sangat pahit. Dinyatakan bahawa bisabri tanalu ma turid wa bittaqwa yalinu lakal hadid. Dengan kesabaran, bisabri, tanalu ma turid, engkau akan memperolehi apa-apa yang engkau kehendaki. Ma turid. Dengan jalan sabarlah seseorang itu insya-Allah akan memperolehi apa yang dia kehendaki. Dan dengan jalan takwa pula, wabit taqwa, engkau berjaya lakal hadid, melunakkan besi. Oh, tinggi bahasa. Yalin. Yalin tu, matlin tu lah, lembut. Yalin. Lakal hadid. Tapi kita nak fokus tentang sabar tu lah. Dengan sabar, engkau akan memperolehi apa-apa yang engkau kehendaki. Tapi betul lah, bukan senang. Pahit tu. Pahit sungguh. Nak sabar dalam satu-satu perkara yang kita tempuh dalam hidup ni. Dia kadang-kadang sabar tu melibatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Katalah satu benda tu kita nak kat dunia ni, tak dapat-dapat. Daripada muda sampailah sekarang umur kita tak tercapai apa yang kita nak. Di situ dah memang kita lalui sabar dah tu. Sabar. Duk berharap mudah-mudahan dapat kan. Mudah-mudahan dapat. Katalah tak dapat-dapat. Maka kita ada satu lagi motivasi. Kalau tak dapat di dunia, Allah bagi di akhirat pun nak kena sabar juga. Dia melibatkan dua sisi kan. Tak semua benda yang kita hajati di dunia ni dapat. Itu nak sabar tu. Sabar. Duk berharap dan dapat tu. Tak dapat-dapat. Lepas tu orang kata insya-Allah nanti Allah bayar di akhirat. Allah ganti di akhirat. Nak tunggu akhirat pun pahit juga. Kadang-kadang kita sampai satu tahap seolah-olah macam dah hilang sabar dah. Bila hilang sabar tu dia dah berada di jurang-jurang putus asa lah. Dia dah nak jatuh tak jatuh. Harap tak jatuh kan. Naik balik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan ke atas orang-orang yang sabar. Jadi kita pegang pada janji Allah lah. Itulah kod yang jadi benteng untuk kita terus bersabar. Allah menjanjikan ke atas orang-orang atau hamba-hambanya yang bersabar dengan pahala yang sangat besar, bahkan tiada terkira. Bukan sekadar besar, tak mampu dikira pula tu. Banyaknya pahala tu. Jaminan Allah tersebut dimulakan dengan perintah takut, yakni bertakwa dan beramal soleh. Ayat di bawah menerangkan perkara ini. Ini dalil dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Di situ itulah bighairi hisab. Ayat ni selalu kita baca kan. Surah Az-Zumar. Katakanlah wahai Muhammad akan firmanku ini. Allah suruh Nabi viralkan firman Allah ni. Sampai-sampaikan, panjang-panjang, share.
cerita kepada umatmu. Ya. Sampaikan kepada orang-orang yang berakal sempurna itu, apa firman Allah yang nak disampaikan? Wahai hamba-hambaku, ya ibad. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingat, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, dia akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah bahawa bumi Allah ini luas, wasi'ah. Wasi'ah ni luas. Untuk berhijrah, untuk kamu berhijrah sekiranya ditindas. Ini cerita sahabat-sahabat Nabi di Mekah lah, kan? Melalui ranjau-ranjau mehnah kezaliman 13 tahun. Sesungguhnya ataupun hanya senya tu innama tu, orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan, yuwaffa, disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira, bighairi hisab. Ini orang panggil pahala apa? Unlimited, kan? Tak ada had. Ayat 10 surah Az-Zumar. Jadi kalau kita boleh hafal hak ujung tu, cantiklah. Maksudnya waktu kita diuji dengan sesuatu ujian, kita ulang-ulang baca ayat ni. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadikan pegangan, motivasi, yakin sungguh. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kesabaran yang kita lalui, Allah akan beri pahala yang tak terhitung banyak. Jadi sabar ni ibadah lah. Sabar ni ibadah. Sabar ni kenderaan kita yang akan bawa ke syurga. Ada sebut sabar ni jalan pintas nak mendekatkan diri kepada Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul terkenal dengan gelaran ulul azmi tu, maknanya mereka yang paling sabar. Dari sudut ibadat, semua nabi-nabi hebat ibadat. Semua kaki qiyamul lail, semua ingat Allah, semua tak buat dosa. Jadi macam mana nak membezakan martabat nabi-nabi ni? Siapa yang lagi besar ujian dia, menggalas mehnah dalam dakwah, lalu bersabar, itulah tinggi kedudukan darjat dia. Jadi darjat kita ni sebenarnya ditentukan dengan sabar. Ya, betul. Baik, jadi persoalan dia, adakah sabar ni perlu kepada tempoh masa, atau orang kata sebab sabar ni ada had, kan? Wallahu alam. Tapi pada saya, dari sudut realiti kehidupan kita memang macam itulah. Sabar ni memang ada had dia. Jadi bila dah hilang sabar, kita akan buat satu tindakan
Yang kalau cerita kucing tadi macam tadilah. Kucing jiran berak apa semua, sehari dua betul lah boleh sabar. Tapi hari-hari nak menghidu aroma. Kadang-kadang kita balik kerja nak tenang-tenang rumah kita. Tapi udah cium bau pelik-pelik. Sudahnya kucing tu tahu-tahu hilang. Kita dah letak kat pasar kan. Setengah tokoh-tokoh ilmuwan kontemporari kata tindakan itu wajar. Mungkin kita dah bagi hint kat jiran ataupun kita dah bercakap dengan dia kan seumpama. Tak faham-faham juga. Sebab sabar ni begitu luas. Kalau tengok Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia karang satu kitab pasal indahnya sabar. Ya. Katalah kita kemalangan. Menghadapi kemalangan tu dah nak kena sabar dah kan? Innalillah, habis remuk kereta lah gitu gini. Lepas tu, adakah sabar tu, okey tak apalah settle begitu saja. Ni siapa nak claim semua kan? Mesti kita kena buat report polis. Ya. Pun melalui proses sabar juga nak hadapi benda-benda tu. Sabar tu takkan habis-habis. Contoh kita dah buang kucing tadi kan. Lega lah tak kucing tak ada. Tapi jiran tu dah mau nyumpah-nyumpah pula. Mana kucing aku? Siapa buang? Sabar juga. Hidup ni memang dalam lautan sabar lah kot barangkali. Ya. Daripada satu episod ke satu episod. Tak habis-habis kita kena telan pil sabar tu. Dalam surah Yusuf, saya nak baca satu. Teringat pula ayat tu, mana dia? Ada satu ayat tu. Dia kata, hatta idzastai asar rusul. Kalau tengok bahasa dia tu. Hatta idzastai asar rusul. Ayat 110, dah hujung-hujung surah Yusuf. Apabila sampai satu tahap, Rasul-Rasul itu, kalau ikut asal makna, istai asa ni berputus asa. Berputus asa. Wa dhannu annahum qad kuzibu, dan mereka yakin sungguh, tak ada orang dah nak beriman. Semua kuzibu, semua mendustakan. Hatta idzastai asar rusul. Jadi kalau tengok ayat dia, sehinggalah apabila Rasul-Rasul itu berputus asa ni maksudnya dah bukan tak boleh sabar. Kalau nak suruh sabar, boleh sabar lagi. Tapi dah memang sampai had dia, dah takat tu je lah. Itu yang kita pernah baca juga, macam mana Nabi Nuh, yang kita terkenal dengan ikon sabar, beratus-ratus tahun kan, berdakwah. Tapi apa akhirnya doa Nabi Nuh? Boleh baca dalam surah Nuh kan. Dia minta semua orang kafir ni jangan tinggal seorang pun. Tu dia. Jadi adakah Nabi Nuh tak sabar? Tak. Dan memang sampai had dia, kena hancur je. Sebab tu dalam Islam, ada sabar, ada jihad. Kalau semuanya berterakan sabar je, tak adalah perang. Kan? Ada, kita kata dakwah bil hikmah, ada juga kena tangkap, kena hukum, kena ada penguatkuasaan. Takkan semua hikmah aja. Dia semua case by case, tengok situasi. Ada masa kita bil hikmah, ada masa dah degil sangat, biut sangat, dah berulang-ulang kali buat, kena hukum lah. Ada masa sabar, ada masa jihad, perang. Dia begitu. Dalam perang tu pun nak sabar. Sebab tu siapa yang lari daripada medan perang, salah satu daripada dosa besar, maksudnya dia tak sabar. Tu yang Syekh Yusuf Qaradawi kata, sabar ni ada semua tempat. Ya.
Dia sabar ni kalau tengok hadis memanglah pada benda yang mula-mula kena tu kan. Tapi kalau kita dah didik untuk jadi orang sabar, alhamdulillah, insya-Allah. Lepas tu kita dah masaklah dengan kehidupan, dah faham dah bentuk-bentuk ujian. Ya. Kita mintalah pada Allah, kalau kita kenalkan, ya Allah aku ni orangnya tak apa nak sabar. Mudah baran, mudah macam tu, jadi bagilah aku, ya, dengan umur kita yang makin meningkat, biarlah lebih sabar. Baik, dikatakan pula bahawa segala sesuatu pasti terkandung hikmah di sebaliknya. Ni ayat popular lah. Memang dah jadi kita punya pegangan pun. Di balik setiap sesuatu terkandung hikmah. Setiap hikmah pula dia kata terkandung di dalamnya rahmat. Dan rahmat pula hanya akan turun dengan kesabaran. Jadi akhirnya tak dapat tidak, last sekali sabarlah juga cerita dia. Kan? Sungguh tepatlah kenyataan di bawah, kullu syai'in hikmatun. Inilah ayat yang kita harus sebut-sebut tu. Wa kullu hikmatin rahmatun wa hiya ta'ti bis-sabr. Tak dinyatakan ayat ni siapa yang sebut. Yang pastinya bukan hadis lah. Kalau hadis dah tentu dia mention hadis. Kullu syai'in hikmah. Setiap sesuatu itu pasti terkandung hikmah di dalamnya. Sama ada kita nampak ke tak nampak, jumpa tak jumpa, tu cerita lain. Dia memang dah ada. Dan setiap hikmah tu pula mengandungi rahmat. Rahmat pula hanya akan turun dengan cara bersabar. Dengan cara bersabar. Wahia ta'ti bis-sabr. Okey, baik. Dia memang macam tu cara pujuk hati pun. Walaupun kita pun duk blur lagi tak nampak hikmah tu kan, tapi kita dah cakap kat hati kita, insya-Allah ada hikmah. Hatta apa saja yang berlaku kepada anak-anak kita atau kawan-kawan kita, jiran kita, semua ayat sama, standard saja kan. Ada hikmah tu insya-Allah, kan, ada hikmah. Tapi macam nilah. Hikmah tu kebiasaannya akan tersingkap setelah melalui proses sabar tu. Ada masa-masa baru kita nampak betul lah. Kan kadang-kadang kita akan iya kan. Walaupun masa kejadian tu kita pun gelap tak nampak apa kan. Kadang-kadang kita pun runsing dengar orang cakap ada hikmah kan. Dah jadi macam stereotype dia berkata kan. Ayat tu copy paste je. Apa ada hikmah. Macam sama juga sabar. Sabar. Kadang-kadang kita marah balik orang yang suruh kita sabar tu kan. Kamu senanglah nyebut sabar-sabar, tak kena kat kamu. Baik. Sebab tu dalam Quran surah Baqarah tu, wabasyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Walaupun kadang-kadang ada orang lalui kat dunia ni ujian yang dia tempuh, dia kurang nak tengok, kita kata kuranglah nak tengok dia tu macam hidupnya ceria kan, penuh kesedihan, ujian demi ujian kadang bertimpa-timpa. Tapi sebagai orang Islam yang beriman dengan adanya akhirat, sekalipun boleh kata kat dunia kamu perit, pedih, menanggung macam-macam perasaan, emosi, tapi Allah tetap menjanjikan wabasyiris sabirin. Akan ada khabar gembira untuk kamu di akhirat nanti. Itu yang kita baca hadis. Seorang ahli syurga tu, dia memang akan masuk syurga, tapi sebelum masuk tu Allah bawa dia melawat kan. Kalau dalam hadis tu kata dia dicelup dalam syurga. Tak masuk lagi, saja je pra.
Lepas tu Allah tanya balik, betul ke kat dunia dulu kamu ni menderita hidup? Dia jawab, tak pernah sikit pun ya Allah. Nampak? Dah jumpa syurga tu dah tak ingat dah perik-perik kita kat dunia ni. Begitu juga orang kafir yang hidup mewah, gah apa semua, dia dibawa ke neraka, dicelup dalam neraka. Lepas tu Allah tanya, betul ke kat dunia dulu kamu orang paling mewah, paling senang? Dia kata tak pernah senang sikit pun, dia kata. Setelah dicelup dalam neraka. Sebab tu Allah kata wabasyiris sabirin, tetap ada khabar gembira. Walaupun kat dunia ni muka tak nampak macam muram je kan, menanggung perasaan di atas ujian-ujian yang dilalui, di akhirat taklah. Di akhirat insya-Allah dia akan senyum, ya, dengan balasan yang Allah beri kepada dia. Itu kita kata tadi, kat dunia nak kena sabar, nak nunggu akhirat tu pun sabar. Okey, habis. Kemudian nasihat yang ke-18 juga merupakan hadis Nabi SAW. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Kita berhenti situ dululah. Arba'atu jawahir. Ada 4 permata. Jawahir ni jamak daripada jauhar lah. Jauhari. Jawahir. Ustaz Jawahir. Ada 4 permata dalam tubuh anak Adam. Nanti kita tengok. Nabi kata dalam tubuh badan kita ni dah ada 4 permata. Kalau permata ni sangat berharga lah. Bila berharga kena jaga. Sebab Nabi sebut juga, permata ni boleh hilang. Dengan beberapa faktor. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Menarik hadis ni nanti. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Kiranya hari ni kuliah pertama lah lepas sesi kita beraya kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang dah faham bertambah faham, yang terlupa kita ulang-ulang bagi ingat insya-Allah. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Innal insana